Yang tengah tu. Macam mana? Hello, hai. Assalamualaikum. Hai korang. Lukman. Lukman dengar suara tak? Lukman dengar suara tak? Nampak ke? Nampak ke nampak? Ha, mana kesayangan Kak Nur yang lain? Jangan bagi. Nampak ke? Nampak ke nampak? Testing, boleh dengar? Hello? Dah lebih 2 minit dah ni. Testing. Boleh dengar suara? Okey. Okey. Kuat pula. Okey, dengar. Cun. Alright. So sekarang ni kita nak ucapkan selamat datang kepada bos kita. Tepuk. Mana ada bos? Bos tak dengar suara bos. Dengar suara? Okey, inilah yang selalu Kak Nur selalu cakap. Siapa di sebalik Nur Ayu Sahad punya apa tu tim kan? Ini dia. Tuan Dimizi, kita kenalkan. Kak Nur panggil dia Tuan Dimizi, tapi apa kata tak dengar ni tak dengar lah tuan. Hello, try. Testing. Okey, cun. Dah dengar suara dah. Okey guys. Hello, Puan testing. Ratna Dewi Muhammad Nur dah masuk ke dia? Okey. Assalamualaikum. Tuan Dimizi. Inilah di sebalik zikir yang korang tengok yang Kak Nur tagkan zikir kerja sama di antara Tuan Dimizi sendiri dengan Monberg. Kalau korang kenal Fahim Monberg, di antara yang buat muzik. So inilah suara asli dia. Tuan di depan mata, so Tuan kenalkan diri sebab Tuan dia ada bagi Tuan Dimizi kenalkan diri dulu. Dipersilakan Tuan. Tu testing suara, boleh dengar dengan jelas tak? Muhammad Nur dah masuk ke dia? Okey. Okey. Hello? So siapa suara yang tak jemu didengar. Sekarang dah tengok tuan punya badan. Jemu tak jemu. Okey, untuk pengetahuan korang, kita punya admin, kita punya team kan memang mementingkan pasal suara dan muzik. Iaitu contoh macam Kak Nur suara memang ke laut. Kak Nur mengaku suara Kak Nur memang ke laut, tapi Kak Nur suka menyanyi. Yang suara-suara ada ni diorang jarang cakap, tapi kalau diorang nyanyi mikrofon meletup. Okey, tak dengar suara ke macam lagi. Rasa macam dengar tuan, tapi tuan diam, tuan senyum je tuan cakap dalam hati ke? So, kenapa benda tu jadi? Sebab macam ni guys, asal dia Kak Nur dulu kan ada masa rawatan, Kak Nur tak dapat ingat tau. So di antara orang-orang kuat tim kita, mereka hantar zikir dan mereka bantu Kak Nur in the terms of music. Ataupun mana-mana dia orang pergi, mereka akan hantar video untuk pergerakan. Dan di antara itulah asbabnya Kak Nur alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang.
Ada lagu sikit tadi. Ada lag, ada lag tak apa. Puan Azimah Azira, terima kasih. Thank you Luqman bagi feedback. Terima kasih kepada Puan Akila sebab tag nama sahabat-sahabat. So, untuk bagi keadaan tenang-tenang, apa kata Kak Noh nak suruh Tuan Di nyanyi sikit lagu untuk kita, boleh tak? Kita nak dengar suara dia. Sebab macam apa lag sikit tadi. Boleh tak Tuan Di belanja suara sikit Tuan Di pagi ni? Sebab tadi dia orang dengar Kak Noh nyanyi dan nak hujan dah. Okay, apa kata Tuan Di try test dulu suara, bagi nyanyi-nyanyi sikit kat kita orang. Sebelum tu nak test dulu macam takut tak dengar suara. Takut nanti cakap seorang-seorang. Tak apa, kita orang dengar sebenarnya. InsyaAllah. Boleh. Tapi kalau nyanyi tu dengar kot lagi. Okey. Korang dengar ke dengar suara Tuan Di? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Sorry. Mungkin buka earphone tu kot, Tuan Di. Buka earphone. Ya. Cuba try. Boleh dengar tak suara Tuan Di? Suara aku je kuat ni . Cuba try test. Dapat? Tak apa. But ini namanya live guys. Kalau tak live, kita tak tahu suara kita okey ke tidak. Alright, clear. Okay, aku yang tak dengar suara Tuan Di Okay. Okay, so terima kasih pada moderator kita, pada kita punya Cik Nur Ayuha kita. Dan terima kasih pada semua yang join live daripada pagi tadi. Pagi tadi pun saya dah join, cuma saya diam je lah, saya tengok dulu. Sebab saya lepas ni saya kena keluar kejap sampai pukul 10, lepas tu pukul 12 insyaAllah saya akan masuk balik untuk berkongsi sedikit lah. Okay, dan lagu. Puasa-puasa ni jarang nyanyi sebenarnya. Tapi insyaAllah lah saya belanja sikit. Saya ni antara hobi saya ialah saya suka menulis. Saya suka buat lagu. Walaupun suara tak sedap mana pun, tapi lebih pada mengekspresi diri lah. It's part of my therapy actually. Dan actually saya baru balik daripada kuarantin itu. Bukan sakit, tapi sebab saya balik daripada Brunei. So kena kuarantin 14 hari dan sekarang ni dah di Johor Bahru lah, di rumah. Okay, intro lebih panjang kemudian. Tapi saya belanja sikit lah Tadi adalah buat sikit-sikit lagu, tulis sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana bersama kami bertiga yang seadanya. Semoga manfaat bersama. Assalamualaikum pada semua. Jawab. Okay. Terima kasih sangat sebab Tuan Di dapat spend time. Sebenarnya Tuan Di tengah sambung belajar guys. Okay, tak lama lagi kita tak boleh dipanggil dia Tuan Di, kita kena panggil dia Master G. So memang dia terkejar-kejar. So kenapa Kak Nur rasa orang kena dengar perkongsian daripada Tuan Di, teaser dia apa yang dia nak cuba sampaikan, nak bantu anda hari ni. Dan jangan risau, insyaAllah Tuan Di bukan sesi dia hari ni je. Sesi dia sekejap lagi ada. Selepas kita punya dengan surah lagi secot. Besok pun ada insyaAllah. So Tuan Di boleh tak kongsikan kat kita orang ni, apa makna Allah give me second life? Apa makna Allah give me second life? Sebab kita dekat dalam ni secara jujur kita orang semua dah buka topi. Walaupun kita orang Datuk Seri, Tan Sri, apa Seri-Seri muka, kita orang dah buka topi. Kita orang sekarang nak tahu apa makna life to us. Okay. Serahkan kepada Tuan Di bicara. Bukan nak buka topi, saya kena pakai topi. Sebab ni saya tengah rambut kuarantin. So saya rambut kuarantin saya jadi afro. Nanti terkejut pula. So saya kena pakai topi, minta maaf. Itulah rindu kat saya punya tukang gunting rambut.
Pasal second life ni actually for me selagi mana kita masih lagi bernyawa, masih lagi bernafas, selagi mana roh masih lagi dalam badan, selagi tu kita sentiasa ada chance. Cuma yang biasa kita sebut ialah second chance. Yang ini di mana dalam hidup ni kita kan sentiasa ada up and downs, sentiasa. Macam kemarau lah, kemarau 7 tahun elok, kemarau 7 tahun baik, tu kemarau lagi, macam itulah hidup kita. Jadi pengalaman saya sendiri, second chance ni selagi mana kita tak mengalah, selagi mana kita masih lagi yakin dan positif, kita boleh, bukan second chance, mungkin third chance, fourth chance, fifth chance, berapa chance pun insyaAllah boleh. Yang Allah akan bagi. Jadi nanti saya akan kongsi sedikit lah. Dalam keadaan sekarang saya pun saya sedang dalam proses second chance juga. Disebabkan masalah COVID ni, banyak benda yang berlaku. Sebab saya sebenarnya saya menjalankan bisnes di Brunei. Saya ada bisnes produk dan juga saya ada bisnes consultancy training. Dan disebabkan COVID ni, saya punya syarikat tutup di Brunei dan saya kena balik ke Malaysia. Jadi sekarang ni masa baru untuk saya, untuk second chance saya. Dah terduduk, dah guling-guling, so sekarang ni kita kena bangkit semula. Okay. Dah habis Hindustan dah ni? Kuch hota hai. Kuch hota hang. So, nampak korang. Kalau korang kata Kak Nur seorang je lah yang tergelak-gelak, yang apa tu, yang dapat senyum kelakar-kelakar ni kan. Tapi sebenarnya kita punya team kebanyakan, dan ada salah seorang Stilhani yang tengah tengok, dan juga kepada Shine, kita punya background memang macam-macam. Kak Nur harap korang ambil collect semua apa yang kita orang kongsikan ni secara berperingkat. Jangan korang kata macam Kak Nur lah, Kak Nur akan tulis dulu kat buku, Kak Nur zaman tipikal tak ada iPad, aku pakailah iPad ni kan. So tulis dulu, tulis takut terlupa. Tapi kalau nak ingat, anda boleh tulis dekat kita punya komen, so sahabat-sahabat kita yang lain dapat dengar juga. Okay, ini sekadar perkenalan je dulu bagi orang kadang bagi kita kenal dulu, ice breaking je. InsyaAllah lepas Tuan Di nanti dah habis dia punya sesi kelas, dia akan join kita balik. Okay, so untuk anda yang tengah melihat ni, seperti Puan Akila, Luqman, Puan Ratna dan siapa yang tengah melihat, ada apa-apa question tak nak tanya? Supaya nanti kan pukul 12 kan tak ada lah kita collect question pula kan. Apa soalan yang korang nak tanya untuk Tuan Di? Apa lagi nak tanya? Sebab Kak Nur tahu di antara sahabat-sahabat kita dalam ni ada juga yang pernah mengalami fasa di mana bank kita kosong, kita tak ada bank kan, tapi kita ada semangat nak bangkit. Ketika itu Kak Nur sangat susah hati, risau ketika itu. Ada juga di antara kita yang what we call that, kita berkongsi RM50 bersama. Ada juga di antara kita punya rakan-rakan dekat dalam ni. So korang patut syukur ke? Okey ke okey? Best ke best ni? Best ke best ni? Bagi komen sikit. Siapa yang aktif dah dapat hadiah guys? Kalau setakat diam je, kan orang Tuan Di je bebel, tak dapat kita orang lah simpan hadiah tu kan. So, Saya tak kompetitif macam Kak Nur lah. Saya ni pendiam sikit sebenarnya. Saya introvert. Sebab tu boleh menulis. Orang introvert je boleh menulis lagu-lagu karya-karya. Bukti. Betul tu, pemalu boleh buat macam tu. Cuma saya ni introvert yang dah mungkin dah hybrid sikit sebab saya train dirilah untuk ke depan, untuk macam recently itu saya buat talk kat Indonesia bulan 2 hari tu dengan mahasiswa di sana. Dan alhamdulillah lah. Saya bukan natural. Ada orang dia natural, macam Kak Nur dia natural. Dia bagi mic, dia boleh cakap popet sampai ke subuh. Saya tak. Saya jenis yang saya kena prepare, saya kena train. Dia kita macam-macam jenis orang kan. So itu talent dia. So bagilah dia apa cakap pasal belacan pun dia boleh cerita segebang sampai mana. Aduh, nampak tak permainan tu? Kena balik ke aku belacan, tak apa. So nampak ke nampak? Kita highlight kelebihan Kak Nur. Itu kelebihan Kak Nur. Tak apa, PM tepi. Sekejap lagi kan kita bertumbuk. So,
Nampak ke siapa yang dekat dalam ni? Sebab tu Kak Nur cakap, anda yang dekat dalam ni, kita terima anda seadanya. And then first of all, kalau kata ada isu macam takut nak bercakap, sebab tu Kak Nur ajar buat live nanti untuk anda sendiri punya simpanan. Mungkin hari ni anda akan tengok, alah hari ni aku cakap macam malu kan. Tapi insyaAllah step by step 3 bulan kami akan bantu anda akan nampak perubahan tu. Paling tidak pun hari raya ni kalau dapat salam netizen, anda boleh tepis dengan jayanya. Okay? Cik Su kenalkan ni Tuan D. Pemalu orangnya, dia kata dia pemalu orangnya. Okay, Cik Su. Cik Su ni pun ada, Allahu Akbar, tutup muka pula pengantin ni. So Cik Su boleh tanya dekat Tuan D sebab dia Tuan D sebenarnya ada urusan pukul 10 sampai pukul 12 baru masuk balik. Tapi tak apa, pukul 10 kan kita ada tetamu yang lain. Dan tolong bagi question yang power supaya kita boleh pecahkan pemikiran Tuan D untuk jawab dengan kita. Bagi je apa-apa question kat dia pasal bisnes ke. Sebab dia memang pakar dah lebih daripada 10 tahun di Brunei. Boleh tanya pasal dia. Lepas tu nak tanya dia pasal suara nak buat komposer lagu ke, boleh. So macam mana persepsi dia handle orang sakit, macam mana dia bangkit, so boleh je. So kalau nak PM, boleh PM dia. Okay, supaya 2 jam ni kita bagi dia gitu. Saya pun makan belacan lebih, brother. Okay, so apa yang korang dapat dekat sesi ni sekarang sayang? Guys, bagi Kak Nur feedback. Kak Nur tak dapat komen ni. Kak Nur pakai handphone, Kak Nur pakai komputer. Mana komen korang ni? So Tuan D, masa tersangkut dekat COVID jadi kayangan tu kan, 2 minggu kan? Apa yang paling mencabar? Paling mencabar makan okey, saya makan tak ada masalah. Selagi boleh telan okey. Paling mencabar ialah 14 hari tu isolated, tak boleh keluar langsung, tak ada interaction dengan mana-mana manusia, physical interaction, maksudnya berjumpa face to face. Yang ada setakat video call je lah dengan family, dengan kawan, dengan mak. And to a point yang saya ni introvert yang suka menyendiri, hakikatnya suka menyendiri pun jadi stres bila terlalu menyendiri 14 hari tu. Sampai tahap, kan cerita kan kata saya ni mental pula, tapi tak mental sebenarnya. Tapi sampai tahap nak pecahkan tingkap tu rasanya ada. Sebab tingkap pun tak boleh buka. Memang totally 24 hours dalam aircon. And then apa yang dia bagi itulah kita makan, tak boleh nak memilih, nak order lebih pun tak boleh. Jadi bila dah kena kawal macam tu, memang totally freedom. Bak kata cousin saya ini kira macam penjara VIP lah. Macam penjara VIP. Tapi alhamdulillah memang dia jaga dengan baik. Cuma kita sebagai manusia memang kita design kita bukan untuk sendiri. Design kita ialah kena bermasyarakat, kena dengan orang, kena dengan karya, kena dengan jemaah. Itu design manusia. So yang paling mencabar ialah sendiri selama 14 hari tak boleh keluar. Walaupun untuk introvert pun stres, apalagi orang yang extrovert. Saya tak tahulah apa jadi kat orang extrovert. Deep. So itulah. Oh, itu yang berlaku sebenarnya 2 minggu memang tu yang dia jadi Latinos Arabic sekarang ni. Sebenarnya kami dah lama tak contact macam ni tau guys. So hari ni memang first setelah beberapa lama. Kalau contact pun kita email ataupun message. Sebab kami dekat team ni memang busy. Sebab masing-masing ada kerja masing-masing. Sebab tu Kak Nur cakap, hari ni sangat bermakna. Hari guru. Kami satukan kita semua untuk tengok guru kehidupan kita. Kita sama-sama share. So Luqman cakap, ada saya ambivert. Ambivert tu apa? Kena Google lah. Saya tak tahu. Man, ambivert tu apa dik? So, Puan Azima, Puan Surina, Stilhani, Puan Akila, apa yang korang rasa sekarang ni? Maksudnya dia stabil. Dia dua-dua dia balance, ambivert. Wah, tahap dewa.
Macam tu kan, tahap Dewa Buddha. Dia okey, duduk boleh. Macam tu. Kak Nur kadang-kadang dia macam ni, tiba-tiba dia. Lepas tu dia dah macam ni dah. Tak boleh. Okey, Tuan D memandangkan lagi 5 minit anda kena pergi ke kelas. 5 minit pergi ke kelas. Bukan nak halau Tuan Okey. D, tidak. Kan. Puan Akira macam mana pula? Puan Akira macam Kak Nur popek seperti yang telah di chop tadi ataupun macam Tuan D pendiam tapi memerhati CCTV. Puan Akira pula macam mana? Sebab benda ni memang Kak Nur akan tanya awak supaya nanti kes kita bila kita one to one nanti ataupun seminggu sekali setiap hari Rabu, kita akan adjust accordingly to your personality. Sebab Kak Nur ada registered as lay counselor walaupun Kak Nur belajar sikit-sikit je kan terapi ni, and then Kak Nur nak trykan adjust untuk anda. Sebab tu anda akan dibagikan kepada group. Bila daripada group nanti korang faham lah, oh macam ni rupanya aku, oh macam ni rupanya aku. So instead of kita, kenapa aku tak baca, jadi macam dia bukan macam aku, kita akan jadi, oh meriahnya dunia ni, macam tu. Bagus. At least korang dah tahu introvert, extrovert, ambivert. Kak Nur kadang-kadang dia jadi angry bird. Nak buat macam mana? Selalu angry bird. Okay. So, sekarang ni kita dah berapa minit bersama ya, anak-anak? Berapa minit ya, bos? Okey, minta maaf. Saya punya lecturer dah text suruh join kelas. Saya kena pergi kelas guys. Okay. Terima kasih sangat-sangat untuk sesi kedua. Okay, so nanti insyaAllah pukul 12 lepas kelas saya akan join balik. InsyaAllah. Okay, thank you so much Tuan D. So sesi kedua telah tamat. Kita akan sambung lagi. Rehat sekejap 2 minit untuk kita jemput kita punya tetamu yang seterusnya. Okay guys, stay tuned. Thank you Tuan D. Assalamualaikum.